projek penenggelaman bot yang telah diturunkan aktiviti oleh pihak ABNN, iaitu beberapa bot yang bermula daripada tahun lepas, iaitu KM Sipadan, dan pada tahun ini ada lagi 4 unit akan dijadikan sebagai tukun rekreasi. Jabatan Taman Laut Malaysia yang juga dikenali sebagai JTLM ialah sebuah jabatan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia. Jabatan ini bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara sumber marin di 42 buah pulau taman laut di seluruh Malaysia bagi memastikan kelestarian sumber marin untuk selamanya. Tukun ini akan menjadi satu tarikan utama kepada peminat-peminat penyelam, terutama yang kita panggil sebagai wreck diving. Dalam pemilihan sebut harga yang dibuat oleh Jabatan Taman Laut, syarikat Sumai Engineering Serian Berhad, sebuah anak syarikat di bawah Sumai Group of Companies, telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan dan penenggelaman kapal ini. Sumai Engineering merupakan salah sebuah syarikat milik sepenuhnya Bumiputra yang berpangkalan di Kuala Terengganu. Dengan kepakaran dalam bidang mekanikal dan perkapalan, Sumai Engineering menyahut cabaran ini sebagai salah satu sumbangan mereka kepada hidupan laut dan kerajaan Malaysia. Kerja-kerja pembersihan dilakukan dengan teliti untuk menjaga kebersihan laut. Sebanyak 6 buah kapal ronda milik Agensi Penguatkuasaan Malaysia atau Maritim Malaysia diserahkan kepada Jabatan Taman Laut Malaysia untuk dijadikan tukun rekreasi di pulau-pulau terpilih di negara ini. Kesemua kapal berkenaan akan ditenggelamkan secara berperingkat, iaitu setiap satu di perairan Pulau Perhentian, Pulau Redang di Terengganu, perairan Pulau Payar di Langkawi, perairan Port Dickson, perairan Labuan dan perairan Pulau Tinggi di Johor. Kesemua kapal berkenaan sebelum ini digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM sebelum diserahkan kepada APMM bagi tugas penguatkuasaan. Secara keseluruhannya, kapal ronda itu telah berada di lautan selama 40 tahun sebelum diserahkan kepada Jabatan Taman Laut Malaysia untuk dijadikan tukun tiruan. Kesemua kapal tersebut juga telah tamat tempohnya. Kapal ini ditenggelamkan di kawasan taman laut untuk pembiakan hidupan laut yang sudah pastinya di kawasan itu juga akan dijadikan tarikan baru kepada penyelam dan pelancong yang berkunjung ke pulau itu nanti. Jabatan Taman Laut Malaysia mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia, Polis Marin Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bagi memastikan kawasan taman laut terus selamat dari sebarang ancaman. Terima kasih kepada pihak APMM yang mendermakan ataupun menghadiahkan kapal-kapal yang mereka tidak gunakan lagi untuk jadikan tukun menyelam. Pembersihan kapal ini dijalankan dengan teliti untuk memastikan semua minyak-minyak kotoran dikeluarkan dengan sempurna untuk menjaga kebersihan taman laut. Kerja-kerja pembersihan dilakukan sehingga waktu malam untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Kapal ini lebih ringan dari kapal sebelumnya untuk memastikan kapal ini tenggelam dengan sempurna.
dan tidak hanyut ketika arus deras. Kapal ini diletakkan dengan batu simen seberat 6 tan. Kapal ini juga terpaksa ditunda pada waktu malam kerana paras air yang agak rendah dan terpaksa menunggu sehingga air pasang sebelum ditunda ke Pulau Pertian. Walaupun dengan keadaan yang gelap dan rumit bekerja pada waktu malam, pihak Sumai berjaya melakukannya dengan sempurna. Pulau Pertian ialah satu gugusan pulau yang terletak sekitar 10 batu nautika atau 19 km dari pantai dalam timur laut negeri Terengganu. Ia juga sekitar 40 batu atau 64 km selatan dari sepadan Thailand. Dua pulau utama ialah Pulau Pertian Besar dan Pulau Pertian Kecil. Pulau ini pada awalnya tidak mempunyai nama yang khusus. Ia dijadikan tempat persinggahan bagi kapal-kapal dagang yang berulang alik dari China ke Asia. Kerana menyelam pada waktu malam ada dia punya kelebihannya. Sebab ikan ni ada dua jenis. Satu yang keluar malam, ada satu jenis lagi keluar siang. Jadi kalau kita nak pergi tempat-tempat yang macam koral yang terbuka ni, malam dan siang tu tak ada banyak bezaan. Kita kena tengok kawasan-kawasan menyelam yang banyak dia punya ada gua-gua kecil atau tempat persembunyian. Jadi kapal tenggelam ni menyediakan tempat-tempat yang macam ni. So saya berkeyakinan tempat ni akan menjadi tempat ikan-ikan yang susah dilihat pada siang hari. Dia akan keluar macam hiu ataupun kerapu-kerapu yang besar kertang, dia akan keluar pada waktu malam. So kita berkeyakinan tempat ikan akan menjadi popular tidak lama lagi. Taman laut diwujudkan supaya dijadikan kawasan perlindungan dan nursery bagi pelbagai kehidupan marin oleh sebab ia mempunyai kepelbagaian sumber marin yang tinggi. Keadaan ini suatu masa nanti akan menyebabkan berlakunya limpahan keluar atau spillover sumber yang akan menyumbang kepada peningkatan populasi di luar kawasan dan seterusnya menyumbang kepada stok perikanan.
Kapal ini pada mulanya dimasukkan air dengan menggunakan pam sebelum ia dibiarkan tenggelam secara sendirinya. Dah makan waktu lagi tu. Hasil dari kerja yang teliti, kapal ini tenggelam seperti yang dirancang. Suasana sedih bercampur gembira bermain di fikiran setiap yang hadir menyaksikan proses penenggelaman tersebut. Sedih kerana mengenang jasa kapal ini dalam aktiviti penguatkuasaan di perairan negara, dan gembira kerana sumbangannya ini masih lagi tidak berakhir.
Sebulan selepas penenggelaman kapal, penyelam dari pihak Sumai turun ke dasar laut untuk merakam jika terdapat sebarang perubahan kedudukan kapal tersebut dan juga untuk melihat sebarang kehidupan marin yang berada di pesisir kapal. adalah diharapkan supaya inisiatif Jabatan Taman Laut ini berjaya mencapai objektif dan sasaran yang ditetapkan. Semoga pada sedikit masa lagi, lokasi penenggelaman ini bakal didiami oleh banyak lagi ikan ataupun hidupan marin yang lain. Biarlah ianya menjadi rumah atau habitat untuk hidupan tersebut berlindung, membiak dan membesar dengan sebaik mungkin. Bila berlakunya keadaan sebegini, ia semestinya akan memberi manfaat kepada pelbagai pihak. Nelayan mendapat manfaat dengan kelimpahan sumber hidupan marin tersebut, manakala keunikan kawasan juga diharapkan mampu menarik kedatangan lebih ramai pelancong. Ini secara tidak langsung juga dapat memberi peluang kepada penduduk tempatan Pulau Redang sendiri untuk bergiat aktif dalam sektor eko-pelancongan setempat. Melalui inisiatif ini juga adalah diharapkan ia dapat memberi pendidikan dan kesedaran kepada semua pihak untuk terus berusaha dalam mengekalkan dan memelihara khazanah negara ini untuk kepentingan dan faedah sekarang dan masa hadapan.